Aku berubah. Aku diam, menangis, berduka. Kehidupan perlu diteruskan. Seluruh pekerjaan rumah tangga mereka lakukan bersama, mulai dari menyapu, memasak. Ibu melihat anaknya yang sudah usia lebih tua. Bersabarlah ketika orang lain menyakiti hati kita dan maafkanlah mereka. Kerana sabar itu indah dan apabila kita bersabar, percayalah Allah akan menggantikan yang terbaik untuk kita, bahkan sesuatu yang tidak pernah kita impikan sebelum ini. Seperti yang dilalui oleh seorang wanita yang dibohongi oleh dua lelaki. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Ika sebagai nama samarannya. Ika melanjutkan pelajarannya di sebuah universiti yang ternama di negaranya. Adapun pada suatu hari, seorang lelaki coba untuk memikat hati Ika. Lalu Ika pun terjatuh hati pada lelaki itu. Lalu mereka pun bercinta. Namun, selepas berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, lelaki tersebut makin berubah tingkah lakunya. Ika pun menceritakan peristiwa tersebut kepada dua orang sahabat baiknya. "Sahabatku, kenapa sejak kebelakangan ini tingkah laku teman lelaki saya begitu berubah? Padahal selama ini saya sangat menghormati dan melayani dia seperti kita awal bertemu dulu." Lalu dua orang sahabat ini pun mendengar semua luahan isi hati Ika. Lalu mereka berdua pun terus memberikan kata-kata yang positif kepada Ika agar Ika terus berpikir positif dan tidak memikirkan benda-benda yang negatif terhadap pasangannya itu. Beberapa hari kemudian pun cuti semester dimulai. Semasa cuti tersebut, tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak disangka, di mana pada satu hari Ika telah mendapat panggilan dari seorang wanita yang dia tidak kenali siapa wanita tersebut. Rupanya wanita itu ialah teman wanita kepada teman lelaki Ika. Wanita tersebut pun menceritakan hal yang sebenar, di mana dia dan lelaki itu akan melangsungkan pertunangan mereka minggu depan. Betapa terkejutnya hati Ika kerana tidak mengetahui hal tersebut. Lalu Ika pun memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan lelaki itu. Walaupun pahit, tapi itulah yang terbaik, kerana bagi Ika tidak akan pernah ada kebahagiaan jika ada orang lain yang tersakiti. Lalu Ika pun mulai move on. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan pun silih berganti. Nama lelaki tersebut telah dibuang jauh dari pikiran Ika. Ika pun mulai bergiat aktif dalam kehidupan sehariannya dan ia pun mulai aktif dalam media sosial yang dia miliki seperti Instagram dan juga Facebook. Lalu tiba-tiba Ika mendapat pesan dari seorang lelaki melalui Instagram miliknya. Maka hari demi hari pun mereka makin rapat. Dan dipendekkan cerita, mereka pun berjumpa dan lelaki tersebut terlihat sangat prihatin kepada Ika. Tanpa tersengaja, Ika pun mulai menyukai lelaki itu. Rupa-rupanya, lelaki itu pun menyukai Ika dalam diam. Akhirnya mereka pun bercinta. Pada suatu hari,
sahabat seuni Ika pun tiba-tiba menghantar pesanan melalui WhatsApp kepada Ika. Ika pun terkejut dan tertanya-tanya kerana perkara ini jarang berlaku, apalagi pada musim cuti semester. Lalu Ika pun membalas pesanan tersebut. Rupanya kawan seuni Ika itu memberitahu bahawa teman lelaki Ika ialah teman lelakinya. Betapa renyuknya hati Ika kerana telah ditipu 2 kali. Lalu Ika pun meminta penjelasan daripada lelaki tersebut untuk memastikan bahawa apa yang dikatakan oleh kawan Ika itu benar atau palsu. Lalu lelaki itu pun berkata bahawa itu adalah benar. Lalu Ika pun terdiam dan tidak mampu berkata apa-apa. Dari hari tersebut, Ika tidak lagi membuka hatinya untuk mana-mana lelaki kerana risau bahawa dia akan dipermainkan lagi. Beberapa tahun kemudian pun Ika graduate dan memasuki alam pekerjaan. Adapun di tempat kerjanya begitu ramai jejaka mengejar cinta Ika. Tetapi bagi Ika, apalah artinya cinta jika cinta tersebut tidak dihalalkan? Lalu Ika pun terus fokus dalam pekerjaannya. Pada suatu hari, seorang lelaki telah memberanikan diri untuk berkenalan dan meminta Ika untuk menjadi suri hatinya. Lalu Ika menyuruh lelaki tersebut untuk menemui keluarganya jika benar lelaki itu ingin menghalalkan Ika. Lalu dipendekkan cerita, Ika dan lelaki yang bernama Hafiz telah diijab kabulkan. Betapa terkejutnya Ika bahawa lelaki yang dia nikahi itu ialah seorang pendakwa sekaligus penghafal Quran. Lalu Ika mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Allah kerana dengan perkahwinan tersebut, Ika akan lebih dekat kepada Allah. Suaminya juga begitu menyayangi dan mencintai Ika. Hampir seluruh pekerjaan rumah tangga mereka lakukan bersama, mulai dari menyapu, memasak, dan membersihkan rumah. Lihat betapa indah perjalanan hidup seseorang yang telah ditentukan oleh Allah. Jika kita serahkan jalan kita kepada Allah, nescaya Allah tidak akan pernah membuat kita sia-sia. Allah itu sangat baik dan sayang pada hambanya. Maka kita sebagai hambanya harus selalu bersyukur dan sabar dengan apa sahaja yang terjadi. Ingat, sabar itu bisa menjadi amalan yang boleh membawa kita masuk ke syurga Allah dan berbahagia dalam hidup kita. Jangan pernah terkesan dan ambil hati dengan orang-orang yang sering melukai hati kita, kerana bisa saja mereka khilaf dalam menyakiti hati kita. Terus positif dan ingat, Allah selalu ada untuk kita. Amin.